Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di sesi perkongsian mengenai coaching dan mentoring. Okey, jadi sebelum itu uh, saya saya maklumkan bahawa saya pun masih dalam proses belajar. Jadi bersama-samalah kita mendalami apakah coaching dan mentoring. Tapi sebelum itu, sebenarnya coaching dan mentoring ni tanpa kita sedari memang berlaku di mana-mana sahaja, terutama di sekolah, di jabatan-jabatan kerajaan dan apa saja organisasi. Memang coaching mentoring ini sangat diperlukan ya untuk meningkatkan kualiti produktiviti dalam suatu pekerjaan. Okey. Jadi di sini sebelum saya berkongsi mengenai coaching and mentoring, saya ingin berkongsi mengenai kerangka TS 25 lah. Okey, kerangka ini terdiri pada pemimpin yang berkesan, guru berkualiti, sokongan PIBG community dan nampak di dalam itu pembelajaran yang bermakna. Okey. Jadi ketiga-tiga komponen ini sangat penting untuk melakukan perubahan di dalam sesebuah sekolah. Maksudnya kita tingkatkan kualiti untuk setiap aspek yang ada di hadapan kita ini semata-mata untuk kemenjadian murid. Jadi di sini ada beberapa perkataan yang digunakan di dalam sekolah yang dalam proses transformasi, iaitu SLT. SLT ini adalah terdiri daripada guru besar, penungkanan. Kemudian MLT ini sebenarnya terdiri daripada ketua penatiah. Dan apakah nama penuh SLT itu sendiri? Senior Leader Team, dan MLT adalah Middle Leader Team. Okey. Jadi di sini kita akan terus kepada coaching. Okey. Hari ini kita berbincang mengenai coaching dan mentoring. Okey. Di dalam coaching dan mentoring ini prosesnya adalah daripada bermula dengan daripada guru besar kepada penungkanan. Kemudian barulah PK1 kepada MLT, iaitu ketua penatiah, dan barulah menuju kepada MLT kepada guru. Dan saya faham bahawa coaching ini kita perlukan latihan untuk kita melaksanakan proses coaching itu sendiri. Apakah rasanya gunanya coaching ini? Semestinya adalah untuk meningkatkan, untuk membantu dari segi meningkatkan kualiti pemimpin yang berada di sekolah itu sendiri untuk melaksanakan suatu program atau suatu perubahan atau suatu aktiviti di sebuah sekolah. Okey, dan bagaimana kita menyelesaikan isu-isu permasalahan, dan dari coaching inilah sebenarnya dapat membuka minda kepada SLT, MLT, guru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan GB, guru besar, PK1 MLT ini adalah di kalangan yang akan mendorong untuk rakan-rakan bimbingan untuk melakukan intervensi sebenarnya dan mengeluarkan isu-isu yang harus diselesaikan. Maksudnya coach itu sendiri adalah orang yang akan mendorong, akan mendorong, membantu sehinggalah coachee ataupun SLT, MLT atau guru itu dapat mengeluarkan permasalahan serta mengeluarkan sendiri penyelesaian-penyelesaian masalah dan cuba untuk menyelesaikan masalah. Dan apabila proses coaching ini berlaku dengan baik di sebuah sekolah, secara tidak langsung boleh membentuk kepada guru yang berkualiti, pemimpin yang berkesan, dan secara automatically kita akan berjaya meningkatkan kualiti persekitaran PDPC, pedagogi, pentaksiran, dan MLT itu sendiri dan PK1 itu sendiri dapat menyedarkan kepada rakan guru bahawa pentingnya penggunaan dokumen standard, iaitu di SKP, betapa pentingnya PBD. PBD. Bagaimana PBD itu kita lakukan dengan lebih bermakna di dalam kelas. Bukan bermakna sebelum ini tidak bermakna, tetapi sejauh mana PBD itu kita buat memang benar-benar untuk membantu
murid-murid untuk mencapai sekurang-kurangnya tahap minimum. Okay. Seterusnya. Okay, ini adalah contoh borang coaching yang telah disediakan dan diberikan. Hanya sekeping sahaja, sangat mudah berbanding dulu-dulu. Dan siapakah yang akan mencatat borang ini, iaitu coach yang akan mencatat, ya, bukan coachee. Okey, jadi di dalam borang ini akan terdapat proses coaching, iaitu proses coaching itu daripada goal, reality, option dan way forward. Okay, tetapi goal, reality, option ini tidak semestinya goal yang akan hadir dulu dalam sesi coaching ini. Mungkin akan keluar reality dulu, maksudnya dalam perbualan itu akan keluar dulu reality ataupun tapi mungkin akan keluar juga option, kan? Begitu. Jadi maksudnya dia tidak semestinya tersusun. Walau bagaimanapun goal itu kita akan hanya berfokus kepada satu sahaja. Okay? Hanya akan fokus kepada satu sahaja, dan di mana coach akan mencatat apa juga keadaan sebenarnya yang dihadapi oleh coachee di dalam PDP kelas, situasi kelas ataupun situasi ini reality, ya, maksudnya keadaan sebenar. Apa saja yang diluahkan oleh coachee akan dicatatkan oleh coach, ya, di dalam borang ini. Kemudian coachee akan diminta menyatakan beberapa option. Okey, kalau tengok option, kan, option. Daripada beberapa option itu pilih satu yang realistik yang boleh dicapai. Option maksudnya penyelesaian. Maksudnya apa intervensi sebenarnya. Option ni adalah intervensi yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah didapati tadi dalam proses goal dan reality. Okey, dan akhirnya apabila coachee itu telah berjaya mengeluarkan beberapa option, coachee hanya boleh memilih satu sahaja. Satu sahaja daripada option-option yang dipilih. Maksudnya kita tidak boleh menyelesaikan semua option yang kita berikan tadi. Maksudnya coachee berikan tadi. Coachee hanya pilih satu yang benar-benar boleh dilaksanakan dan boleh dicapai. Nampak tu sana, pilih satu yang realistik dan boleh dicapai. Okey, jadi maksudnya di dalam ruang cadangan ni, nampak ni, mungkin tadi cadangan yang pertama itulah yang akan dipilih untuk intervensi untuk menyelesaikan masalah. Jadi coachee akan cuba menyelesaikan masalah. Di sinilah tindakan yang akan berlaku, dan kemudian kita coachee dalam sesi seterusnya kita akan nampak apakah hasil daripada tindakan coachee tadi setelah proses ini berlaku. Sekiranya tidak berjaya untuk cadangan tindakan yang pertama ini, maksudnya akan berlaku lagi coaching yang seterusnya. Maksudnya di situlah yang mungkin akan berlaku juga ya, coaching lah. Maksudnya kita akan teruskan coaching lagi sehingga berjaya. Jadi di sini kita lihat bahawa rumusan coach tidak akan memberikan cadangan. Maksudnya coach tidak akan memberikan cadangan. Soalnya kita ni kalau sebagai KP contohnya ataupun PK1 guru besar, kadang-kadang kita terus memberikan cadangan. Tetapi untuk mengelakkan kita memberikan cadangan kita, lebih baik kita kalau sekiranya ada contoh-contoh yang sedia ada yang kita pernah nampak untuk kita berikan kepada rakan-rakan yang kita coaching tadi. Okey? Dan seharusnya selepas saja proses coaching ini mesti berlakunya follow up dan follow through. Maksudnya apabila di sinilah proses tadi, iaitu apabila coachee tadi telah memilih satu option, kemudian coachee akan melakukan tindakan, kemudian di refleksi ini coachee akan menulis sama ada berjaya ataupun tidak, dan di situlah sekiranya tidak berjaya ataupun tidak, sepatutnya coach kena melakukan follow up dan follow through supaya proses coaching ini berjalan dengan baik. Jadi segala kekurangan saya mohon maaf, dan insya-Allah akan ada lagi mungkin video versi yang kedua yang mungkin lebih tepat. Jadi semoga saya dapat memberikan sedikit bantuan dan gambaran bagaimana proses coaching ini berlaku. Sekian, terima kasih.